Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan cerita sikit tentang manifesto yang dilancarkan oleh um, Pakatan Rakyat. Sebenarnya berkenaan dengan beberapa argument yang saya perolehi dari internet dan macam-macam tempat lah. Sebenarnya kalau kita nak tengok apa yang dilancarkan oleh Pakatan Rakyat, berapakah kos soalannya? Berapakah kos yang diperlukan untuk melaksanakan program di dalam manifesto Pakatan? Apakah ada pertambahan kos kepada poket kerajaan? Apakah kerajaan akan bankrupt jika pelaksanaan program Pakatan? Dan dia saya tunjukkan bahawa memakmurkan rakyat tidak akan menyebabkan negara bankrupt, tetapi rasuah yang akan menyebabkan bankrupt negara. Baik, first kita review balik apa yang Pakatan janji nak buat, iaitu first thing first, dia kata pendidikan percuma 6 bilion setahun, termasuklah penghapusan PTPTN. Anggaran setahun ialah 6 bilion bajet. Penghapusan tol ialah sebanyak 4 bilion setahun. Menurunkan harga barang, menurunkan harga minyak kepada RM1.50, 6.8 bilion setahun. Menghapuskan cukai excise kereta sebanyak 1.5 bilion setahun. Turunkan charge elektrik sebanyak 25 bilion setahun. Caruman wanita 4.2 bilion setahun. Skim warga emas 2 bilion setahun. Dan RM300 untuk setiap murid di sekolah jenayah rakyat, iaitu perlukan perbelanjaan sebanyak 220 juta setahun. Ini sebahagian. Actually ada banyak lagi. Yang ni sebahagian yang pada saya memerlukan bajet yang besar dan sebagainya. Yang ni saya nampak, okey. Jadi total perbelanjaan, total tambah semua ni ialah 49.7 bilion setahun. Anggaran lebih kurang 50 bilion lah. Setahun tambahan 50 bilion ni, adakah dia akan membebankan rakyat 50 bilion? Banyak tu sebenarnya. Jawapannya, ya. Dia akan membebankan rakyat dan kerajaan jika sumber kewangan masih di tahap yang sama. Tetapi dan juga jika rasuah masih berleluasa. Kita kena faham dua benda. Ini akan membebankan kita kalau sumber kewangan kita masih tahap yang sama dan rasuah masih berleluasa. Jadi di manakah Pakatan akan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan ini? Adakah kita akan menunggu peras Petronas? Jawapannya, dengar sini. Setakat yang saya boleh dapat secara mudahnya, ada 4 langkah utama yang kita akan laksanakan, iaitu 1, pelaksanaan tender terbuka. Seperti mana yang dekat Kedah ni, yang famous ialah projek Balak. Amalan Kerajaan Barisan Nasional yang menganugerahkan projek bernilai jutaan ringgit kepada kroni tanpa mengira merit dan keupayaan, selalunya memberikan kerugian kepada rakyat. Wang rakyat hanyut apabila kontraktor saling berubah dan melanjutkan tempoh kontrak atau lantas menambahkan kos operasi. Ini boleh dielakkan apabila Pakatan ambil alih pentadbiran dan menghapuskan sistem direct nego ni. Contoh dekat Kedah ni, Balak. Contoh dekat Kedah, Balak, selama ni 8 juta setahun. Setahun cuma pendapatan daripada hasil balak ialah 8 juta. Tapi bila kita guna sistem tender terbuka sebagainya, kita boleh dapat hampir 60 juta setahun. Beza tu. Jadi kalau Kedah saja boleh save 50 juta dalam particular balak saja, anggaran untuk satu Malaysia, persatuan campurlah Sabah, Sarawak, Pahang, Perak, Perlis sebagainya, 20 ke 30 bilion setahun. Baru tender terbuka. Kena faham. Kemudian bantras ketirisan adalah dianggarkan sebanyak 20 ke 30 bilion setahun. Wang rakyat rugi akibat salah guna kuasa dan sebagainya. Contoh yang popular ada seperti pembelian laptop yang 3-4 tahun lepas, yang berharga sekitar 4,000 saja sebenarnya ikut harga market. Tetapi harganya di-upkan kepada RM42,320, 10 kali ganda. Dan takkan nak beritahu saya
untuk guna laptop dekat office, kita ambil yang military grade tu kan? Tak logik. Jadi dekat sini 20 ke 30 bilion boleh dijimatkan. Tadi pun 20 ke 30, ini pun 20 ke 30 bilion juga. Kemudian pengurangan subsidi kepada kroni. Bila sebut subsidi ni, sebut kalau kita nak bagi kepada rakyat, dikatakan selalunya akan membebankan kerajaan, merugikan, boleh muflis dan sebagainya. Tapi hakikatnya subsidi yang diberikan kepada kroni adalah bernilai jauh lebih tinggi. Saya bagi nama story Ananda Krishnan, Yong Tek Lee, Syed Mohtar, Genting dan sebagainya. 20 ke 30 bilion setahun dibuang begitu saja. Kalau ini boleh dikurangkan, boleh dijimatkan, penjimatan anggaran adalah sebanyak 15 ke 20 bilion setahun. 15 ke 20 bilion setahun. Jadi yang ni apa yang kita boleh jimatkan. Dan nombor 4, saya ada banyak lagi tapi saya rasa 4 ni yang utama. Dalam 4 ni yang paling besar, iaitu aliran wang haram yang keluar dari Malaysia. Malaysia mencatatkan kejayaan lagi apabila mendapat nombor 3 sebagai aliran wang haram yang terbanyak di dunia, di belakang China dan di belakang Mexico. Di sini jumlah yang terbanyak iaitu sebanyak 200 bilion setahun. Tadi 20 bilion, 30 bilion, 20 bilion, ini 200 bilion setahun. Ini adalah perompak negara yang wang perompak negara yang dikeluarkan secara dalam diam kerana taraf sahnya wang itu tak ada. Jadi dikeluarkan secara haram lah. Anggaran setahun adalah sebanyak 200 bilion. Dan kesimpulan dia macam ni. 30 bilion hasil daripada penjimatan tender terbuka, 20 bilion daripada trust keterisan, 15 bilion daripada pengurusan pengurangan subsidi kroni, dan 200 bilion akibat dari pemberhentian aliran wang haram. Total semua 265 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya nak tanya satu soalan. 265 bilion, kalau dengan 50 bilion bajet nak laksanakan semua-semua benda tu, saya katakan di sini, lebih daripada cukup untuk memastikan Pakatan Rakyat untuk menunaikan kesemua janji-janji mereka. Yang lebih, kita settlekan hutang. Hutang isu lain. Saya akan buka isu lain, hutang negara, peningkatan sebagainya. Itu saya akan buka kemudian. Tapi yang masa sekarang ni, kita kata boleh ke buat? Ambil duit mana? Pakatan nak buat berbilion-bilion ni, ambil duit mana? Tak perlu. Ambil duit Petronas lagi pun tak perlu. Ambil duit pun tak perlu. Cukai rakyat, cukai rata, tak perlu. Kalau kita boleh banteras yang ni, insya-Allah langkah pertama selesai. Langkah kedua, ketiga akan menyusul. Jadi itu saja buat masa kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum.